Ya, masuk balik. Line terputus. Masuk balik. Line terputus, masuk balik, line terputus. Line terputus. Masuk balik, line terputus. Minta maaf. Line terputus, minta maaf. Minta maaf, line terputus. Jadi kita sambung. Itu. Maka disyaratkan bagi had tam, dia mesti terdahulu jenis dan juga fasal. Maka kalau resam dia takrih dengan jenis dan juga khassah saja. Jenis dan juga khassah, iaitu arak yang khas saja. Contoh kita kata insanun hayawanun dhahik. Bermula insan itu adalah hayawan yang ketawa berdahak-dahak. Maka di situ adalah dipanggil ada had ataupun kita panggil had resam ataupun kita panggil mu'arif resam, yang mana dekat dengan jenis dan juga khassah. Seperti insan itu adalah jenis, hayawanun dhahik iaitulah haiwan yang ketawa, itu adalah khassah, iaitu arak khusus yang diberikan kepada insan. Itu dipanggil ada resam. Habis. Wa naqisu haddi bi fasli au ma'a jinsu ba'idun la qaribun waqa'ah. Dan bermula naqis hak. Tadi mu'arif hak tam. Sekarang ni kita bicara tentang mu'arif hak naqis. Dan bermula naqis hak itu dengan fasal atau ma'a berserta jenis ba'id. La qaribun waqa'ah. Tiada dengan jenis qarib yang terjadi ianya tiap-tiap tu. Ianya tiap-tiap. Maka tadi kita bicara tentang hak tam yang mana didahului oleh jenis dan juga fasal. Sekarang ni kita berbincang tentang hak naqis. Maka hak naqis dia adalah takrih dengan fasal sahaja. Hak naqis dia dicirikan ataupun ditakrihkan dengan fasal sahaja. Kalau hak tang, dia ditakrih dengan fasal dan juga jenis. Kalau hak naqis, dia ditakrihkan pada fasal sahaja. Contoh kita buat takrih insan. Insan dengan makna natiqun. Insan dengan makna natiqun. Maka ini dipanggil hak naqis. Dengan makna kita menfasalkan bagi insan. Kita menfasal bagi insan. Fasal bagi insan. Insan tu jenis. Kita buat takrif insan. Kita buat takrif manusia. Bermula manusia itu haiwan yang berfikir. Maka bila mana kita katakan manusia itu haiwan yang berfikir, fikir itu ataupun nutqun itu dipanggil hak naqis dari sudut faslun ataupun fasal. Dari sudut fasal. Itu dipanggil hak naqis ataupun hak yang kurang. Yang mana hak naqis ini dicirikan ataupun ditakrifkan dengan fasal sahaja. Dia berbeza dengan hak tang. Hak tang iaitulah hak tang dia didahului oleh jenis dan juga fasal. Kalau hak naqis dia hanya ditakrifkan sebagai fasal sahaja. Contoh, bermula insan. Kita buat takrif insan ni. Bermula insan, iaitu fasal insan adalah dia nutqun. Maka nutqun itu adalah fasal bagi takrif insan. Maka inilah kita panggil hak naqis. Hak naqis.
Ataupun kita panggil nutuk dengan makna jenis. Nutuk dengan makna ba'id. Ataupun nutuk dengan makna jenis ba'id. Contoh kita panggil ta'risan. Kita buat ta'risan lagi. Kita buat jismu natiqun. Ataupun kita panggil ma huwa insan. Ma huwa insan. Maka kita jawab natiqun. Ataupun nutqun. Ataupun kita panggil jismu natiqun. Ataupun jismu nutqun. Maka inilah kita panggil. Kita panggil. Kita panggil apa? Nutuk dengan nutuk. Ataupun kita panggil fasal dengan jenis yang ba'id. Fasal dengan jenis yang jauh. Kita katakan ma huwa insan. Kita nak buat ta'rif insan. Insan tu apa ya? Kita tanya. Insan tu apa? Maka kita jawab insan itu nutqun. Insan itu adalah fasal dia adalah berfikir. Ataupun kita panggil yang jenis yang ba'id, jismu nutqun, iaitu jisim yang bertutur. Maka bila kita kata jisim yang berfikir, jisim yang berfikir mesti kita fikir dulu. Jisim yang berfikir ini, jisim ni yang begini. Maka ini dipanggil jinsiyun ba'idun. Jinsiyun ba'idun. Maka ia sangat jauh. Maka itu pun boleh juga. Boleh juga. Ini dipanggil had naqis. Had naqis. Ataupun boleh juga kita buat ta'rif. Bagi had naqis itu, kita buat ta'rif dengan jenis qarib. Dengan jenis qarib seperti mana al-dhahik. Maka al-dhahik itu adalah jenis ba'id. Jenis qarib. Maka secara kesimpulan, bila sebut hak naqis, maka ia tak ditakrif hanya pada fasal. Ataupun kita katakan fasal berserta jenis yang ba'id. Ataupun fasal berserta jenis yang qarib. Boleh belaka. Sama ada kita nak buat hak naqis dengan fasal sahaja, ataupun kita buat hak naqis dengan takrif fasal sahaja, ataupun fasal itu berserta dengan jenis yang ba'id ataupun jenis yang qarib pun boleh. Maka itu dikatakan hak resam. Hak resam. Habis. Wa naqisu rasmi bi khassati faqat au ma' jinsi au ma' jinsin ab'adin qadir taba'. Dan bermula naqis wa naqisun, dan bermula naqis resam. Naqis resam. Maka kita telah habis dah hak tam dengan hak naqis. Sekarang ni kita masuk bak resam pula. Resmiyun. Apa resmi ni? Dan bermula naqis resam. Kita buat mubtada' lah tu. Dan bermula naqis resam itu dengan bi khassati faqat. Dengan khassah sahaja. Dengan khassah sahaja. Au ma' jinsin, atau berserta jenis ba'id. Qadir taba'. Sungguh menyertai ianya tiap-tiap. Maka ini adalah bicara tentang hak resan naqis. Apa hak resan naqis ni? Dia adalah ta'rif yang hanya pada khassah saja. Hak naqis dia hanya boleh dibuat ta'rif khassah saja, iaitu khusus. Seperti kita kata insanun, bermula ta'rif insan itu dengan dhahik. Itu dengan dhahik, iaitu ketawa. Maka ketawa itu ataupun dhahik itu kalimah bagi khassah. Maka inilah kita panggil hak resang ataupun mu'arif resang naqis. Ataupun kita panggil khassah dengan serta jenis yang ba'id. Khassah dengan serta jenis yang ba'id. Contoh kita kata insanun jismun dhahikun. Bermula insan itu adalah jenis
bermula insan itu adalah jisim yang ketawa. Maka itu adalah jenis yang baik. Ketawa ni, kita kata jisim yang ketawa, mungkin kita katakan pelik lah jisim. Kalau orang tak mengaji jisim, jirim, maka kita akan semabur sungguh. Tapi kalau kita faham dah jisim jirim, kita tak semabur. Tapi ia di dalam tergolong di kalangan jenis yang baik, bukan yang dekat. Jismun dahikun. Itu adalah jenis yang baik. Maka resam naqis dia terkhusus bagi khassah saja. Resam naqis dia hanya boleh dibuat tarikh pada khassah saja, iaitu arak ataupun sifat yang khusus saja. Ataupun sifat yang khassah ataupun sifat yang khusus kita katakan ataupun kita sertakan dengan jenis yang baik pun boleh. Pun boleh. Seperti kata contoh insanun jismun dahikun, maka bermula insan itu adalah jisim yang ketawa terbahak-bahak. Maka ketawa terbahak-bahak, jisim yang ketawa terbahak-bahak tu kita katakan jenis yang baik. Yang baik jauh. Maka itu dipanggil khassah dengan serta jenis yang baik. Maka itu dipanggil resam naqisun. Kemudian wa ma bil lafzi ladaihin syuhira tabdilun lafzi biradifin ashara. Dan bermula barang bil lafzi dengan takrih lapah ladaihim syuhira, di sisi mereka yang dimasyhurkan akan dianya lafaz tu, itu tabdilun sebagai ganti lafaz biradifin ashara, dengan muradif yang lebih masyhur ianya lafaz muradif. Maka muradif kita sebut dah, iaitu lafaz banyak satu makna. Lafaz yang banyak satu makna. Maka bila kita sebut lafzi, cara takrih dengan makna lafzi, maka ia hanyalah kita katakan boleh mengganti lafaz yang tidak ada ma'ruf pada pemakaian. Lafzi ni kebanyakan para ulama munatiqah dia tidak ma'ruf, tidak masyhur guna lafaz ni. Dengan makna lebih banyak. Seperti mana kita kata takrih lafaz dengan asadun. Maka lafaz ni, takrih dengan lafaz ni, maka hanya sebahagian para ulama dia tidak memakruf, maknanya tidak digunakan sangat. Apa kita panggil? Mu'arifah dengan makna lafzi ni, sebahagian para ulama munatiqah ataupun para ulama mantiq, mereka tidak menggalakkan, dan tidak ramai para ulama mantiq menggunakan perkataan lafzi untuk dijadikan sebagai ta'rif, mu'arif. Tidak banyak, tidak masyhur. Tetapi ada. Ada sebahagian ulama kata ma'ruf dengan makna lebih banyak digunakan. Itu perbezaan para ulama menyatakan bahawa mu'arif dari sudut lafzi, sebahagian para ulama mengatakan tidak ma'ruf digunakan ataupun tidak masyhur digunakan. Sebahagian para ulama mengatakan masyhur digunakan. Maka kita guna mana? Kita ambil mana? Kita ambil yang masyhur lah. Boleh guna, tidak ada masalah. Maka kita berhenti pada bab dahulu, iaitu sampai dekat wa ma bil lafzi ladaihin syuhira tabdilu lafzi biradifin ashhara. Maka kita ulang sedikit kesimpulan di dalam faslun fi mu'arifati, iaitulah fasal ini dia dibahagikan, mu'arif dibahagikan kepada 3. Yang pertama ada mu'arif dari sudut had, ada mu'arif dari sudut resam, mu'arif dari sudut
lafzi. Yang dibicarakan di dalam mu'arifah iaitulah ta'rif dari sudut had dan juga resam. Maka had resam dia dibahagikan kepada dua, iaitu tam dan juga naqis. Had dari sudut tam, had dari sudut naqis. Resam dari sudut tam, resam dari sudut naqis. Naqis. Kemudian bila kita sebut had dengan makna had dengan makna had tam, maka ia adalah dengan makna had dengan makna tam itu dengan makna had tam ini dia boleh ditakrifkan dengan jenis dan fasal. Fasal yang qarib. Had tam dia hanya boleh ataupun kita buat takrif yang sempurna, dia hanya dicirikan dengan jenis dan fasal yang qarib. Contoh kita kata gini. Kita kata hayawanun natiqun. Dengan nisbah kepada insan lah. Hayawanun natiqun. Maka hayawan itu adalah jenis. Natiqun adalah fasal daripada jenis hayawan. Maka ini nisbah kepada insan. Maka huraian ataupun contoh hayawanun natiqun binisbati insani itu adalah hak tam. Dengan makna cukup ditakrifkan jenis iaitu hayawanun dan juga fasal nutqun berfikir. Maka itu dipanggil hak tam. Hak tam. Mesti ada jenis, mesti ada fasal. Jenis, fasal. Jenis ini umum. Fasal juzuk daripada jenis. Ciri daripada jenis. Itu. Kemudian bila sebut hak naqis, iaitulah kita panggil hak naqis ini dia ditakrif pada fasal saja. Apa? Kalau hayawanun natiqun dia takrif pada nutuk saja. Jenis tidak. Itu dipanggil hak naqis, hanya ditakrifkan pada fasal saja. Contoh kita panggil takrif insan, kita buat takrif insan. Bermula takrif insan adalah nutukun. Maka nutukun bila mana kita sebut nisbah insan itu nutuk itu dipanggil hak ataupun takrif dari sudut resam. Contoh kita kata bermula elektronik. Bermula kipas. Kipas itu adalah fasal. Dia jenis daripada elektronik. Bermula elektronik itu jenis. Bermula kipas itu adalah fasal. Itu dipanggil hak naqis. Yang kita mentakrifkan elektronik itu sebagai kipas. Ataupun kita katakan bermula kipas. Itu jenis. Bermula kipas. Itu jenis. Tak. Itu jenis. Fasal pada kipas dia memusingkan. Ataupun bermula. Kita kata gini. Dengan fasal ni dengan makna juzuk daripada mu'arif tu. Juzuk daripada jenis tu. Itu dipanggil fasal. Contoh kalau insanun. Jadi fasal daripada insan adalah dhahikun. Ataupun dhahik itu khusus sangat. Nutukun. Maka nutuk itu adalah dipanggil fasal daripada jenis. Habis. Maka kemudian kalau naqis hak ataupun hak naqis. Habis nak hak naqis tak? Kemudian kalau kita panggil hak ataupun resam naqis, iaitulah kita katakan dia ditakrif pada khassah saja. Sifat yang khusus. Contoh kita kata insan, takrif insan dengan dhahikun, ketawa. Maka itu dipanggil nok yang khassah. Contoh kita kata bermula lampu. Bermula lampu itu nisbah takrif lampu. Maka kalau kita nak buat hak resam naqisun, kita katakan bermula nisbah lampu
itu bercahaya, maka cahaya itu dipanggil sebagai khassah. Resam naqis khassah ataupun resam naqis yang ditakrifkan dengan khassah. Bermula lampu. Contoh kita buat takrif lampu. Ni kita nak buat hak naqis. Dengan makna kita buat khassah saja. Hak naqis ni dia ditandai dengan khassah. Contoh kita buat nisbah lampu. Bermula lampu. Bermula lampu ataupun bermula nisbah lampu dengan ia sifat dia adalah bercahaya. Maka cahaya yang ada pada lampu itu khassah. Itu ciri-ciri khusus yang ada pada nisbah lampu. Maka di ketika itu kita panggil di ketika itu kita panggil resam naqis yang hanya ditandai oleh khassah ataupun arak khas. Arak khas. Kemudian adapun lafaz, para ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian para ulama munatiqah, iaitu ulama-ulama mantiq, mengatakan lafzi ini tidak masyhur digunakan untuk dibuat ta'rif. Sebahagian para ulama menyatakan, iaitu ulama-ulama mantiq, mengatakan masyhur digunakan lafzi. Maka kita ni nak ikut mana? Maka kita ikut musannif Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari mengatakan lafzi itu ada dibuat ta'rif. InsyaAllah kita berhenti pada kata wa ma bil lafzi ladaihi syuhira. InsyaAllah esok kita sambung pada wa syartu kulli an yura muttarida, iaitu syarat-syarat bagi al-mazkur, iaitu syarat-syarat bagi had, syarat bagi resam dan syarat bagi lafaz. Esok kita akan bincang tentang syarat-syarat pula. Malam ni kita bincang tentang apa itu yang dikatakan mu'arif dari sudut had, mu'arif dari sudut resam, mu'arif dari sudut lafaz. Mu'arif had tam, mu'arif had naqis, mu'arif resam naqis, mu'arif resam tam. Maka malam ini kita hanya bicara tentang itu sahaja supaya kita faham, supaya kita nampak bahawa ini adalah takrif yang ada ataupun takrif yang dibuat. Ataupun takrif-takrif yang kita katakan di dalam kitab-kitab kutub-kutub fiqh. Bermula ilmu taharah, maka taharah itu adalah fasal daripada mana. Kalau hanya dibuat takrif taharah itu hanyalah fasal, maka ia adalah dipanggil resam naqis. Maka itu akan dibicarakan di dalam bab syarat-syarat yang akan dibincangkan oleh kita pada esok hari. Ada soalan boleh tanya, insya-Allah kita kada jawab, kita jawab pada faslun fi mu'arif. Sahabat-sahabat boleh tanya, insya-Allah kita jawab. Kalau boleh jawab kita jawab, kalau tak ada jawab kita akan simpan dan kita akan jawab esok hari lah. Ya, Ibnu Jul Mira' Mu'arif itu ada 3 bahari, had, resam dan lafaz. Had, resam dan lafaz. Betul. Ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Kadang-kadang kita berjawab, kita jawab insya-Allah taala. Amin. Sebenarnya ilmu mantik dia tidak susah. Dia tidak susah. Yang susahnya dia ilmu mantik ni dia mempunyai istilah yang tersendiri. Ilmu mantik dia ada istilah yang tersendiri. Contoh di dalam usul fiqh. Usul fiqh pun dia ada istilah tersendiri. Tapi ilmu mantik ni dia ada istilah yang tersendiri yang boleh kita fikir. Tasawurat. Maka itu istimewanya. Ada soalan. Asyik nak tanya, lafaz itu ada naqis dan ada jenis ke juga Ustaz? Lafaz itu ada naqis dan juga jenis ke?
Saya belum faham lafaz itu ada naqis dan juga jenis. Begini kita sekarang ni bahas mu'arifah. Ada mu'arifah had, mu'arifah resam, mu'arifah lafzi. Yang dibicarakan adalah mu'arifah had, mu'arifah resam. Yang dibahagikan tam dan juga naqis iaitu had dan juga resam. Had dari sudut naqis, had dari sudut tam, resam dari sudut naqis, resam dari sudut had. Itu. Tam juga naqis itu termasuk juga pada lafaz. Tam naqis dia termasuk daripada ciri had dan ciri resam. Lafaz dia hanya ada satu sahaja. Lafaz dia hanya ada satu saja. Dia tidak dibahagikan kepada tam dan juga tam dan juga naqis. Tidak. Yang dibahagikan kepada naqis dan juga tam adalah had dan juga resam sahaja. Had dan juga resam sahaja yang dibahagikan naqis dan juga tam. Rujuk syarah apa ya? Saya tengok sikit rujuk Idhahul Mubham. Boleh tengok dalam syarah Idhahul Mubham. Saya guna Idhahul Mubham. Ataupun ada juga saya lihat Talkhis Al-Mantiqi, iaitu takhallis ataupun talkhis al-mantiq, iaitu dikarang oleh guru saya. Guru saya karang satu kitab mantiq di ketika beliau belajar dulu di pondok, beliau buat kitab ni. Jadi saya ada juga rujuk kitab ni. Jadi kitab beliau ini dia simple tapi padat dengan takrif. Ini kitab ni. Tidak dijual di sini. Dia hanya boleh didapati di Aceh. Saya rasa tidak ada soalan Datuk. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita. Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga-moga kita berdoa kepada Allah agar supaya pada kali ini insya-Allah kita faham dan kita mudah faham apa yang dibicarakan tentang mu'arifah. Dalam kehidupan seharian kita faham apa mu'arifah. Insya-Allah esok kita cuba buat contoh-contoh yang lebih luas lagi. Kerana apa? Di dalam takrif ni banyak takrif yang kita buat daripada had resam saja. Kita buat takrif apa? Takrif buku. Buku itu fasal daripada. Buku itu jenis daripada mana? Asal daripada mana? Dia tu khassah ke? Dia tu ciri khassah. Kalau khassah daripada naqis ke? Daripada tak had naqis ke? Daripada had resam. Had tam. Maka itu ada digolongkan. InsyaAllah esok kita cuba tengok contoh-contoh yang lebih bermain di sekitar kita. Esok insya-Allah kita akan jelaskan. Pada malam ini kita hanya terangkan tentang apa itu yang dikatakan had, apa itu yang dikatakan resam dan apa itu yang dikatakan lafaz. Istilah islamatik ni berpusing-pusing jadi tu kadang-kadang ana pening. Insya-Allah barakallahu fiik. Moga-moga Allah Taala sah Allah Taala memudahkan antum insya-Allah. Tak payah. Jangan kita ratik payah. Kalau ratik payah aja jadi. Ratik mudah gitu cara nak belajar mantik ni. Cara nak belajar mantik kita ratik, kita sebut mudah. Bila sebut mudah sungguh. Tapi jangan bermudah-mudah. Beza mudah dengan bermudah-mudah. Bitiqra ukhra lain. Kita ulang-ulang itu lain. Bermudah-mudah. Bermudah-mudah kita tikrar dah mudah-mudah. Bermudah-mudah. Tikrar dalam masa itu yang sama. Dalam masa yang sama, maka itu dipanggil
bermudah-mudah itu dipanggil lewa, dipanggil dah. Ini mudah. Maksudnya kita fikir mudah. Maksud kita berusaha lah. Kita berusaha. Bila mana kita berusaha, insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan. Allah Ta'ala akan memahamkan, insya-Allah. So kita terang lagi dan kita akan buat ulang-ulang lagi. Ulang sampailah tepu. Sampailah kita nampak. Nak sapalah kita nampak. Bila nama kita nampak, bila mana kita nampak, maka kita mudahlah faham ilmu mantiq. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlu sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.